Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni di chart Bitcoin ada satu pergerakan yang menarik untuk Zul sharekan untuk anda. Nanti Zul akan sharekan. Tu disebabkan apa? Kita tengok ada pergerakan kenaikan di Bitcoin dan menunjukkan Zul masih lagi believe untuk pergerakan Bitcoin akan ada lagi one more down untuk ke bawah. Untuk kita tengok market bottom iaitu di angkaan bulan 12 ini dan juga bulan 1. So apa pun nanti di chat akan terangkan untuk pergerakan short term dan apakah yang akan berlaku untuk pergerakan Bitcoin dan kemudian apakah yang akan menyebabkan, apakah potensi yang menyebabkan untuk Bitcoin drop ke bawah lagi. Okey, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So pertama kali kita tengokkan total market cap currently berada di mana tu? Total market cap berada di kawasan 854 bilion dengan volume yang drop semalam 50 lebih, so kita 44, so volume drop. Kemudian BTC still lagi meningkat sikit ke 38.1 ke 38.2 tak salah Zul. So kita akan tengokkan summary. So summary kita tengokkan balik total market drop kosong hampir 1%, volume juga drop hampir 14% dan juga BTC sedikit meningkatlah 0.08%. So untuk harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di hampir 17k iaitu 16.9, iaitu dropping sebanyak hampir 1% untuk semalam. Untuk Ethereum 1.2 drop 1.43, so minta ada sebarang movement yang menarik untuk hari semalam. Hari weekday biasa, hari Khamis pun tak ada berlaku pergerakan narik walaupun ada kenaikan daripada 16.2 ke 17k. Still lagi kata kenaikan adalah normal pergerakan tu. So nanti kan tu akan terangkan di chart apa yang akan berlaku lagi. So mostly untuk Dogecoin malam drop 6% selepas melakukan peningkatan banyak 25%. So nanti pagi ni tu akan tengok sikit Dogecoin dengan review-review lain. Untuk di Matic tu nak tengok juga sebab weekly naik 7%. Tu nak tengok another coin, kita akan Uniswap juga 8%. Chainlink 13%. So mungkin video ni lama sikit, kita akan tengokkan nanti. So pertama kali let's go kita pergi chat terus untuk buang masa, kita akan pergi chat. So pertama kita akan tengok chat di Bitcoin. So inilah pergerakan Bitcoin yang dengar adalah di 4 hours, pergerakan yang seperti mana Zul mentionkan, kita dah breakout. So kita nak tengok price ini dah sampai mana, apakah price ni buat reaction sampai mana. So pertama kali kita akan buat pergerakan ini dah breakout terlalu ni dan price ini dah breakout untuk kita nampak key level kawasan ni. Breakout, retest, so inilah kawasan kita support. So kawasan resistance, untuk minor resistance kita nampak ada pergerakan ni. Zul akan share kan satu trend line. So yang ni nanti Zul akan drawkan satu trend ke bawah nanti untuk anda clear part untuk anda tengok manakah support dan mana resistance. So yang ni kita ada support dari resistance kawasan ni. So kita tengok price currently buat reaction dengan kawasan ni. So untuk next move, inilah untuk pergerakan untuk short term ya. Untuk pergerakan untuk short term untuk di Bitcoin. So untuk Bitcoin kita akan tengokkan price dah breakout ni currently inilah kita punya support, ini adalah kita punya resistance. So kalau price akan buat reaction kawasan ni, breakout resistance ni price akan mau naik atas iaitu net target adalah 17.6 dan break bawah ni kita boleh return balik kawasan ni dalam kawasan 16k ataupun kawasan bawah ni. So apa pergerakan yang akan possible berlaku di kawasan ni Zul akan jangkakan, iaitu pertama Zul nak tengok pergerakan sama ada Bitcoin breakout kuning ini ataupun resistance ini ataupun support ini. Kalau dia breakout resistance ni, meaning kita boleh target untuk Bitcoin sampai di kawasan ni dan align dengan dia punya analysis, kita ada major resistance Fibonacci dan kuarter kita punya key point iaitu 17.6 iaitu lower low sebelum ni sebagai nampaklah sebagai retest. Kita dah retest sebelum ni, adakah dia akan retest one more time dan untuk berlaku huge reaction adalah possible di kawasan ni 17.6k. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin. Kemudian adakah pergerakan ni akan terus bullish? So jangkakan untuk pergerakan ni adalah sebagai bull trap saja untuk pergerakan sampai kawasan ni dan berlaku reaction tu. Reaction tu macam mana tu nak tengok? Tu nak tengok price itu sekiranya price tu kita katakan price itu tak dengan current pergerakan ataupun current condition ataupun keadaan movement, bukan nak cakap tempat, nak cakap dengan keadaan ataupun keberadaan price Bitcoin kat sini. So kita jangkakan sekiranya Bitcoin tak berjaya naik atas, dia akan terus drop breakout di kawasan ni. First target kita akan tengok akan jatuh di kawasan ini. Kita akan letak line kuning lah, senang untuk tengok. So yang ni kita akan nampak ada resistance di kawasan ni. So kawasan ni adalah first 16k. Kemudian kalau breakout ini kita nampak price akan menuju ke kawasan 585. Lower low yang baru kita ada. Lower low yang kita ada adalah di kawasan 15 point, tengokkan balik 15
15.476. So lower low yang kita ada yang ni, so ini apa berlaku ada possible price sampai kawasan ni, dan sekiranya Bitcoin lost position ini 1, 2, 3 ni, dapat pergerakan possible pergerakan macam ni. Berkenaan Bitcoin kawasan ni, meaning apa berlaku, kita akan tengok huge drop kawasan. So untuk drop secara technical, inilah suggestion dia. Hilang position kawasan ni, dia akan attack net kawasan. Attack kawasan mana? Sama ada kita akan attack long way channel ini, ataupun drop terus ke kawasan kita punya major support, iaitu akan 13.1k almost dalam 14k. So itulah untuk pergerakan untuk di downtrend, untuk apa tu another next drop untuk di Bitcoin yang possible akan create kita punya bottom, iaitu mencakapkan 4 year circle bottom Bitcoin dalam 4 year circle first year bearish market dalam musim bulan 12 ke bulan 21. So inilah pergerakan tengokkan. So untuk kita monitor pergerakan ni, so pertama kali kita nak tengok dulu adakah pergerakan ini dah habis, ada letak lagi naik atas atau tidak. So kat sini tu nampak satu pergerakan yang kita boleh buat untuk measurement target dia, iaitu kita ambil pergerakan ini. This line ni kita buat satu channel, kita buat ini, kita nampak bull flag untuk short term low dan high point on breaking, dah pun breaking. Kita tengok price dah pun sampai, so price dah pun complete, maknanya dah complete untuk pergerakan bullish ini, dah sampai kawasan ni, dan price pun dah sampai betul sampai 17.1, iaitu punya kita kenapa tu ambil key ni. So nanti tu akan zoom in sikit untuk anda faham kenapa tu ambil line kuning tu, sebab kita tengok sini. Tu akan deletekan ni sikit. Alright, so ambil line kuning lah disebabkan first kita ada high di sini, kita ada support sini, support, dan nampak low ini. So ini kita nampak clear support resistance kat sini. So ini sebab tu ambil line ni line kuning untuk key level kita, untuk minor key level tu 17.1. nampak pergerakan dah pun sampai, dan currently kita tengok price dah buat reaction 1, 2, 3, gagal untuk breakout. Ini pun consider samalah, tengok 1, 2, 3, 4 dah gagal untuk breakout. So meaning 17.1 ada legit untuk kita katakan untuk current key level kita. So meaning untuk di Bitcoin ni, so meaning 17.1 pergerakan dah pun complete. So untuk suggestion untuk dia naik atas lagi, ada possible boleh berlaku naik lagi, untuk sedikit lagi naik ke kawasan ni. Sekiranya dia breakout 17.1, kita boleh target ke kawasan 76, mana-mana along way line kuning ni support, dan ni kita ada huge resistance di kawasan ni. Dan itulah untuk possible yang boleh berlaku lagi kenaikan, tapi mostly kita akan tengokkan untuk di ni dah pun complete movement. So net apa kita jangkakan, so itu jangkakan adalah kita akan buat satu trendline baru, yang ni ini dan ini tu tukarkan kepada warna merah. Sebab apa? Kita tengok ini adalah trendline yang kita tengok. Sekiranya Bitcoin breakout ke bawah trendline ni, meaning kita berjangkakan net drop ke net drop untuk di Bitcoin. Drop sampai mana? So first kita tengokkan sekiranya price itu sampai di kawasan ini, kemudian breakout ini. So breakout ini kita dapat measurement adalah price untuk breakout. Kita akan first, dia akan attack macam kan, hilang 16.7 ni. Kita akan pergi ke 16.0, dan 16.0 ni price loss balik ke kawasan ini 15, dan menjadikan 1, 2, 3, dan breakout ini kita akan nampak price tu akan drop bawah. So movement yang macam mana tu nak tengok kawasan ni untuk confirmkan pergerakan untuk kita drop lagi below, iaitu nak tengok pergerakan, katakan price naik kawasan ni dan price dropping. So katakan price kawasan ni dan dropping tu kan, kita akan tengokkan jap tu akan buat balik. Tu kita tak tahu pergerakan ni macam mana, kita tengok kan. So apa pun tu nak tengoklah pergerakan, kita akan andaikan iaitu price dah tak naik ataupun currently ada sedikit sentimen bullish kan. Kita tengok RSI pun berada above 50, stock RSI berada di kawasan apa ni, so belum lagi oversold. So ini kita jangkakan price boleh drop di kawasan ni. So adakah dia akan naik terus ataupun drop? Sekiranya price tu drop terus, kita akan andaikan untuk price tu tak naik dan drop terus, kemudian kita akan melakukan kenaikan sedikit. Sebab apa? Kita RSI above 50, stock RSI 50, so ada jangkakan possible akan touch kemudian naik itu possible kita akan create higher high di price, higher low di RSI. So inilah tandanya untuk dropping. So dropping itu kita akan start dan drop ini breakout. So breakout itu kita jangkakan akan ada retest untuk Fibonacci, higher high higher low, akan create minor resistance, dan price to rejection, breakout retest, price akan drop ke bawah untuk ke kawasan ni, dan kita akan create sekiranya breakout yang ni sampai ke kawasan ni dan breakout ni, barulah kita akan nampak major movement yang drop ke kawasan kita punya possible bottom. So inilah jangkaan yang tu nampak boleh berlaku di market untuk di Bitcoin. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin. So apa pun
So masih lagi percaya untuk Bitcoin bottom adalah around dalam 14k 10k. So kita ada timeline kita dah hampir pun, iaitu 15.12 ke 15.1, dan sekiranya price bottom di kawasan itu adalah lepas 15.1 aja, tu akan DCA. Whatever price macam tu akan start DCA. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen dulu sebelum tu pergi ke Dogecoin, Matic, Uniswap dan Chainlink. So ruangan komen, tengokkan ada tak yang tanya Zul pasal review. So ada yang tanya Zul pasal tolong tengokkan bottom dan bottom buruan target Theta, MOVR, Justmine, dan tengokkan Luna nak shutdown crypto saving. So tu tak terbaca lagi pasal new ni. So kalau ada boleh nanti tu akan tengokkan ataupun share artikel, nanti tu akan cuba bacakan. Udah kita tengokkan, yes, okey. So let's kita tengok, pertama kita akan tengok dulu Theta punya adjustment untuk ni sebelum tu pergi ke tu punya target yang coin untuk tengok, the Dogecoin, Polygon, Uniswap, Chainlink. So first kita akan tengok Theta dulu. So Theta, apa yang berlaku di Theta? Tu Theta USDT tu tengokkan di Binance. So kita akan tengokkan di Theta. So inilah punya chart. So di Theta dia akan pergi ke daily. So Theta, okay, kita akan nampakkan sebelum ni kita dah drop below yang ni. So price dah drop sampai below. So untuk best buy, so sekiranya anda percaya untuk Theta, anda dah kaji fundamental, anda yakin untuk long term, so price manakah yang good anda untuk invest, ataupun kawasan manakah kuartal risk and reward berbaloi. So make sure, ialah ini kawasan ni, make sure anda invest duit anda expectably loss. So kita nampak satu kawasan base kawasan ni. So ini kawasan good resistance di kawasan 68 sen, dan boleh drop ke kawasan 25 sen. Kenapa boleh drop kawasan tu? Macam kan, ini adalah kawasan 98, ini adalah 68 sen adalah 95%, untuk di kawasan 27 sen adalah di kawasan orang kata 98%. So nanti tu akan double check balik. So kita ada height dekat sini, kita ada height kita kat sini, dia akan ubahkan kali hijau kita punya all time height untuk di Theta. So measurement jatuh, height low ke 9 ni, dan dia akan zoom in sikit. So untuk Theta ni adalah pergerakan first, dia akan dah drop pun 95% adalah berada di kawasan ni, dan kita dah menuju kawasan ni. Kemudian 98% drop kawasan ni. So in case Bitcoin drop ke 14 ke 10k seperti mana tu jangkakan, so Theta boleh drop ke 98%. So untuk altcoin yang macam Theta ni consider good lah, bukan coin-coin yang kata sebarangan coin. So untuk coin yang macam ni, whatever price antara 95% ke 98% dah consider good untuk anda invest untuk long term. Cuma Zul ada strategi tu sendiri, iaitu Zul akan letakkan target, iaitu dah timeline dan juga berdasarkan analisis for your circle, bottom antara bulan 12 bulan 1, dan bulan 12 pun tu dah letakkan antara 15 bulan 12 ke 15 bulan 1. Jangkaan itu kita akan tengokkan ada possible bottom, and then kalau price tak bottom, price still lagi maintain price yang sama untuk hari ni, so tak kisah macam tu, selepas saja 16 bulan 1 tu akan start DCA secara monthly. Tu akan buy altcoin, tu akan start buy altcoin itu yang tu nak, kemudian tu akan start buy Bitcoin. So kiranya Theta adalah anda punya coin, so anda boleh buy consider whatever price kawasan ni till lagi drop, dan sekiranya ada rezeki anda price boleh drop kawasan ni adalah consider good. Inilah 60 sen ke 27 sen adalah range yang terbaik untuk anda CA untuk possible bottom untuk di Theta. Dan untuk kita tengokkan, untuk tanya soal ni, untuk di top pula price setup untuk naik teman-teman. So first untuk yang ni kita boleh targetkan, iaitu kita punya all time high $15. So sekiranya anda buy di kawasan ni, jangkaan untuk anda profit adalah dalam 1383%, almost kata berapa X tu kan, 1000%. Dan tengoklah berapa X punya target tu. Kalau contoh kalau buat pengiraan, anda target lah pengiraan, so meaning adalah good invest untuk long term. So price yang terbaik untuk anda buy untuk long term di Theta. So untuk pergerakan movement naik atas sampai mana? So untuk Theta ni first kita guna Fibonacci je. Anda boleh guna Fibonacci. Contoh high dan low, katakan low di kawasan 68 sen, dan kita akan ada major resistance di kawasan ni. So inilah major resistance. Break saja major resistance box ini, so ini adalah indicator untuk kita price target hit at least first adalah 1.6, aku kata legit 1.6. Kemudian untuk more buran kita akan target almost 36.42 adalah range dalam kawasan price almost 55 dan 65. So itulah untuk price target untuk aku kata net sebulan untuk di Theta. So target antara 1.6 dan juga 1.6 di kawasan 25,
36.55, 42 di 64 dolar. So itulah possible yang boleh berlaku di Theta. Jadi atau tidak, itulah secara teknikalnya. Yang lain akan dibantu oleh fundamental. Tu kali kena bearish market. So untuk di short term pun nanti di Theta ni tengokkan kita boleh draw channel ni. Ada buat channel ataupun kita nampak possible dia nak buat seperti ni. Kita akan draw. Dia nak tengok test channel dulu. Channel low ini, kita draw ke atas. Alright, yang ni tak baik, tak elok untuk channel. Mungkin dia check balik. Alright, nampak channel ni. So inilah channel untuk pergerakan di Theta. So kita nampak ni. So inilah high ini, low ini dan low ini. Kita nampak reaction ni yang lebih kurang sama. So ini kita jangkakan, dan middle trend line kita pun nampak pergerakan middle trend ni berlaku banyak middle trend line reaction ni. So inilah kuasa punya channel. So ada possible boleh drop lagi below untuk Theta sampai di bawah ini, dan kita bottom channel 27 sen pun boleh lagi berlaku sebab kita ada trend line bawah ni. Sudahlah untuk Theta. So next coin kita akan tengok apa untuk di MOVR. Macam pernah dengar coin ni MOVR USDT. Rasa yang ni. So kalau betul-betul lah, kalau salah nanti kata korekkan Zul. So pertama kita tengok chart ni. So chart ini kita tengok adalah consider chart yang sebagai dead lah. Apa kena dead tu, price adalah open yang ini, ikutkan di exchanger ni, open kat sini. Kemudian kita tengok macam mana price tu drop, support, drop naik sebagai support, gagal, resisted dan terus berlaku rejection. Dan currently price drop sampai below ini dah 8 sen. Tu nampak kawasan ni. So untuk invest coin macam ni perlulah tengok fundamental, kanji fundamental. So secara teknikal kita nampak price sedang buat pergerakan bullish, iaitu price nanti kita akan nampakkan seperti channel juga. Dan ini so price sedang buat pergerakan ni dan reaction kawasan ni. Ini adalah pergerakan bull pattern ataupun reversal pattern, iaitu di mana price boleh naik balik ke atas. So make sure anda invest duit anda expected boleh loss. Kalau anda nak invest, so currently lah good. So banyakkan sarankan untuk coin macam ni, anda tunggu dulu quarter signal dalam Bitcoin untuk tengok sama ada Bitcoin akan drop. So Bitcoin suggestion anda boleh drop lagi. So possible anda holding dulu untuk buy kawasan ni, dan sekiranya good position possible anda boleh attack mana-mana kawasan buy di kawasan trendline middle ini. So itulah untuk di MOVR. So untuk long term kenaikan buran, sekiranya dia breakout ini, first target yang kita boleh aim adalah yang ini. So dalam kawasan 44 dolar, dan kalau breakout lagi 40 dolar, kita boleh target ada lagi ni kawasan ini, dan kawasan yang paling penting iaitu 84 dolar ni. 84 dolar ni perlu breakout. Untuk breakout balik baru kita akan jangkakan akan ada more huge price ke atas. So itulah untuk MOVR. So make sure anda kaji fundamental penting untuk anda kaji kawasan ni. So cara technical ini saja dapat terbantu. Breakout ni ada possible untuk naik attack, tapi pun kita ada skill level kawasan ni low. Inilah beberapa key level yang penting. Ada lagi kawasan ni. So inilah support resistance yang anda boleh tengok. Breakout ini boleh pergi sini, breakout ini boleh pergi sini. So step by step, dan sekiranya price tu movement pergerakannya cantik, so kita boleh jangkakan adalah secara fundamental dan teknikalnya adalah coin ini adalah sihat untuk buy. So itulah untuk di MOVR. So next coin kita akan tengokkan apa ni, Jasmy. So Jasmy, JASMYUSDT. Ada di Binance. So kita akan tengokkan di Binance. So untuk di Binance price ini macam mana, tu akan pergi daily. So price ini, so price kat Binance open ini drop. So sama juga seperti mana coin apa ni, MOVR tadi. So price dah buat macam ni, dah ke dead end. So dead end tu kita tengokkan price nak drop sampai mana. Dah pun 00.4. Kita akan tengok kita ada satu trend line. Boleh sharekan satu trend line kat sini. Ini tadi ni. So nampak pergerakan inilah downtrend dia. So inilah kuartal pergerakan. Kalau nak drop lagi, dia boleh drop lagi below. So currently kita tengok price adalah buat reaction ni. So untuk tengok kat ni, bila dia boleh berlakukan balik kenaikan. Sama juga untuk sebarang dropping yang kita tengok coin yang slowly drop dan drop tu dah tak kuartal drastik sangat. Dia dah drop itu semakin mendata sikit. So ini consider adalah nampak adalah good untuk sebagai channel untuk price to breakout ke atas. So untuk invest coin ni sama juga macam di MOVR, anda kaji fundamental, anda invest duit yang anda expected boleh loss. So untuk ni kita boleh target
first untuk good reaction dia perlu breakout 0.01 untuk mengatakan dia agak strength balik untuk melakukan kenaikan. So untuk coin ni kita tak boleh katakan dia punya next buran dia, sebab apa, dia masih lagi struggle untuk breakout. Break 0.01 baru kita boleh katakan next target lah untuk dia attack ialah yang ni, kemudian yang ini, kemudian of course kita tengok adalah all time high sebelum ni kita ada yang ni. So inilah key level ataupun resistance yang perlu dia breakout untuk tengok untuk price tu terus melakukan kenaikan. So itulah untuk di Just Mine. So let's go kita pergi ke coin lain pula, iaitu pertama untuk di rongga komen dah tak ada dah, atau 3 coin saja. So ini kalau ada sebarang permintaan type saja di rongga komen bawah. Kemudian okey, betul ini okey, betul ni ingatkan nak tengok ni USDT. So let's go kita pergi. Pertama kita akan tengok Dogecoin kuartal drop 6% selepas 25% untuk weekly. So kita akan Dogecoin, apa berlaku di Dogecoin. Dogecoin adalah tu punya antara coin yang tu simpan juga dan tu berminat untuk buy lagi untuk long term. So make sure anda event duit expected boleh loss. So untuk di Dogecoin seperti mana tu cakapkan, kita ada channel ini dan inilah bear flag untuk price buat jatuh dah pun di kawasan ni dan berlaku balik naik-naikan. Currently untuk di Dogecoin sedang buat reaction dengan kita punya key level iaitu 10 sen. So draw lama pun ni 10 sen kita ada ni ini dan buat reaction. So adakah dia akan breakout ni atas ataupun drop? So dengan suggestion di Bitcoin tadi pun Bitcoin kalau ada berlaku kenaikan untuk Bitcoin ada possible untuk di Dogecoin boleh berlaku kenaikan untuk attack mana-mana apa level ni. Sebab apa level kita cakapkan last high, last low, kita ada board resistance dan board resistance kita ada berada di kawasan ini. So attack untuk Dogecoin boleh naik balik di kawasan ni dan kita nampak ada satu key level dekat kawasan ni, omah dalam 14 sen ataupun 13 sen dolar untuk di Dogecoin. So boleh berlaku untuk kenaikan kawasan tu. Dan apa pun kita tengok untuk kenaikan kawasan 14-13 kita perlu breakout dulu kawasan 10 dolar above atas ni, barulah kita boleh attack 14. Dan 14 ni terkini price kuartal buat rejection, dia berlaku boleh drop apa, sebab apa, high, lower low, high low, kemudian price possible buat lower low, di mana breakout saja ini, point breakout yang ni price boleh sampai mana, kita nampakkan yang ni point breakout tu, kena breakout kawasan ni. So price boleh sampai tu punya target untuk bottom iaitu kawasan 0.07 dan 0.03. So inilah tu punya jangkaan untuk di Dogecoin. Sebab apa, 98% kita akan berada price di kawasan 0.07, 98% kita akan berada di kawasan 3 sen. So inilah possible untuk pergerakan bottom di Dogecoin. So itulah pergerakan movement untuk short term naik. Seperti cakapkan, sudah terangkan dua review sebelum ni, iaitu kenaikan untuk Bitcoin yang kita nampakkan adalah sebagai more bootstrap. So biarkan saja dia akan fill up kita punya momentum untuk drop. Sebab apa, currently ramai yang bullish. So bila ramai bullish nanti macamlah wheel akan perangkapkan ramai naik atas, banyak quarter leverage bullish, dia akan banyak stop loss di bawah, maka stop loss itulah fuel up untuk drop pergi bawah ataupun ada sebarang lagi next event. So untuk Bitcoin drop ke kawasan 14.10k, Bitcoin perlukan next event. Next event apa? So macam kan kita ada FTX. Selepas ni kita tak tahu apa lagi yang berlaku. Bahawa Zul tak berapa strong dengan fundamental untuk kaji ni. Yes, Zul alert, tapi Zul mau pada technical. Tapi secara technical pun suggestion adalah next event yang besar akan berlaku dalam market untuk push price Bitcoin ke kawasan 14 dan 10k. So itulah untuk Bitcoin dan itulah analysis untuk Bitcoin dan analysis untuk Dogecoin yang kita nampak reaction pergerakan di Dogecoin. So let's go kita pergi ke next coin. Kita akan tengok di Matic. So memang Matic ini adalah dia punya coin yang keempat dalam dunia. Ada Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic. So Matic ini adalah consider dia punya coin yang keempat, yang top 5 lah. Top 5. So Matic kita akan tengokkan di Matic. So Matic tu akan updatekan sedikit Matic. Okay, kat ini. So Matic currently masih lagi bergerak seperti mana di Dogecoin bergerak. Ya, sekitar breakout ni ada sikit kuasa ni, kita boleh buat sikit di correction kat sini. Kita nampak trendline channel tu cantik. So ini kita still lagi above. So kalau berlaku sebarang peningkatan di Bitcoin, kita boleh naik. Tapi apapun untuk di Matic ada key level kat 99. Kalau breakout 9 kita boleh attack balik RM1.18. Sama juga kita ada channel. Kenapa boleh sampai kawasan ni? Macam sama juga analisis di Dogecoin, iaitu kita akan tarik last high, last low dan kita akan dapat kita punya box resistance 0.6, 0.7 kawasan ni, dan meaning bermana price itu boleh attack naik sampai atas, kemudian kita nampak price itu boleh drop ke bawah untuk buat higher high, higher low, higher high, lower low, higher low, kemudian buat another lower low. Dan breakout ini
kita nampak point breakout ni ialah price akan movement higher high, higher low. So kat sini kita ambil yang ni higher high, higher low, ataupun kita boleh ambil yang ni, tapi tu ambil ni sebab apa? Kita ada support, buat sedikit higher low, kemudian breakout bawah. So ini lebih legit daripada atas ni. Boleh ambil atas ni, kita akan tengokkan management. Pertama kita akan ambil yang daripada atas ini. Kalau kita ambil daripada atas ini, point breakout, so naik sikit atas. So price sampai mana? Price sampai almost kawasan 5 sen, boleh sampai 5 sen. So kalau price ambil sedikit lower kawasan ni, so mana-mana pun boleh. Tapi yang penting kita target sampai kawasan tu, align dengan kawasan target. Point breaking, kita nampak ada berlaku sikit kenaikan dan breakout di kawasan ni. Kita akan letakkan panah kawasan ni dan menuju ke kawasan tu punya target, iaitu 15 sen ke 15 sen. 15 sen adalah 98% daripada all time high. 5 sen adalah 15 sen adalah 95% daripada all time high. 95 sen adalah 98% daripada all time high. So 98% dropping. So inilah price target untuk matic yang tu tengok possible bottom sekiranya Bitcoin net drop ke kawasan hampir ke 10k. So itulah untuk di matic. So still lagi kalau tunggu kawasan ni memang tu akan buy dengan heavily lah. So buy untuk long term dan hopefully untuk yang matic ni kerana dia punya fundamental memang strong. So kalau price kawasan ni memang kalau tak beli memang rugi. So itulah untuk di matic. So next coin kita akan tengok untuk di Uniswap. Apa berlaku Uniswap? Uniswap kita akan tengokkan di Uniswap. So Uniswap okay yang ni Uniswap current suggestion kita ada monitor falling channel, iaitu falling channel adalah kita punya bull pattern ataupun reversal pattern untuk next daripada downtrend nak berubah ke uptrend. So inilah kita panggil reversal pattern. So kita akan tengokkan untuk currently untuk short term kita ada bull bear flag yang ini dah pun breakout. So breakout kuasa kita boleh anjak sikit yang ni, tentukan unlock. Kita nampak kawasan ni. So price buat reaction dan ada possible untuk suggestion ini adalah point breakout. Point breakout ini price untuk sampai balik kawasan hampir $2. $2 adalah 95% dropping daripada all time high. So itulah good position untuk 90%. Kalau tengokkan bawah ni pun kita ada lower low yang ini. Dan sekarang kita berada di kawasan base. So ada suggestion untuk di Uniswap boleh sampai di $2. Sekiranya Bitcoin drop ke kawasan almost dalam 10k untuk bottom. So inilah untuk pergerakan Uniswap. So ini kawasan yang ditunggukan untuk buy untuk long term juga. So itulah untuk Uniswap. So kali biarkan saja. Next kita akan tengok di Chainlink. So Chainlink, apa yang berlaku Chainlink? Last coin untuk pagi ni untuk di Chainlink. So Chainlink currently kata good untuk di daily buat pergerakan sama, kita buat reversal. Ni lah kata good reversal sebab apa? Kita nampak price daripada downtrend nak berubah jadi uptrend. Tu kita boleh monitor untuk yang ini. Yang penting adalah kita perlu align dengan kuartal Bitcoin juga. So Bitcoin nampak dengan drop. Kalau Bitcoin nak drop, altcoin akan drop. So untuk yang ni kita boleh buat pergerakan 95% di $2.8, di 98% hampir di $1.5. So untuk di Chainlink boleh drop dan kita nampak ada huge box di kawasan ni. So inilah consider sebagai box resistance. So price boleh drop mana-mana dalam kawasan ni untuk buat create bottom. So zone jangkaan zone adalah untuk kawasan $2.8 dan $1.5 untuk di Chainlink. Dan sekiranya price drop kawasan ni, Zul tak buat banyak dah, Zul tak cakap banyak, Zul akan buy untuk long term. Zul akan grab sebanyak boleh untuk di kawasan ni dan Zul akan holding untuk long term. Dan make sure macam juga kan, make sure anda invest duit yang anda expectation kan boleh loss. Sebab apa? Dalam investment kita tak boleh anggap 100% kata investment tu akan give return. Sama juga macam lain-lain, tak salah anda business ke apa pun, duit yang anda buat tu mestilah jangka dan loss. Dan kalau untung alhamdulillah, kalau rugi kita boleh kata rugi yang ni untung. So kita boleh balancekan dia untuk kata risk and reward. Tu kan, so rasa itu saja untuk pagi ni. Sebab pun untuk kata conclusionnya Bitcoin nampak still lagi ini hanyalah pergerakan sebagai pergerakan untuk bull trap, bull trap. Dan bull trap tu boleh sampai mana, sama ada dia sampai ke kawasan ini ataupun terus drop kawasan ni. So Zul tunggu untuk reaction ataupun pergerakan bearish, iaitu Zul nak tengok price kalau naik kawasan ni buat high dan start dropping. So kita nampak falling channel, kita nampak wedge, rising wedge adalah bearish pattern. Kemudian kita nampak higher high di price, higher low di RSI. Itulah petandanya untuk kita net drop, untuk drop bawah. Dan key point penting, kita loss position ni akan drop possible untuk fill up, kita drop bawah. Dan bila sampai di kawasan ni ada possible akan berlaku huge event dalam kripto untuk push price drop ke kawasan. Masih banyak ni nak drop mana, hampir 50%.
16%. Kalau ikutkan daripada yang ni, ikut the major itu adalah almost dalam 50% tadi. Bukan, kalau yang ni daripada low itu 50% tu adalah almost dalam sampai 10k. Sampai 10k, betul tak? 10 ke 8k. 4k, 8k, less 45k. So yang ni okey. Dari major kan sebab ni, yang ni 48% dropping. So zone jangkakan another 4% almost dalam 10k punya possible bottom. So apa kita akan monitor time by time. Currently market still lagi bearish, dalam bearish market. So kenaikan ni adalah temporary dengan hyper market disebabkan Fed ada announce dia akan start kurangkan inflation, kurangkan kenaikan interest rate. So itu yang pertama. Kemudian itulah sebabkan berlaku sikit bullish dalam market untuk beberapa hari ini. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jumpa anda dalam review. Wassalamualaikum. Bye bye.